Assalamualaikum, nama saya Ibrahim Afiq bin Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Fakir Alam binti Awal Takib. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazah Farisha binti Aizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radin Ayu Nurul Soleha binti Radin Khairuddin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adina Syahida binti Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Fairuza binti Muhammad Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Fakir Alam binti Awal Takib. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya iaitu Ibrahim Afiq, Nur Nazia Farisha, Radin Ayu Nurul Soleha, Nur Adina Syahida dan Umi Fairuza akan membentangkan tentang topik perpaduan di Malaysia. Okey, apakah itu perpaduan? Perpaduan ialah penyatuan yang dipamerkan dalam sesebuah masyarakat dalam bentuk kumpulan atau kejiranan. Ia merujuk kepada perhubungan sosial antara manusia sesama manusia. Okey, perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara yang maju. Malaysia mempunyai budaya dan bangsa yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan banyak lagi. Okey, seperti yang kita tahu, ada juga anak-anak daripada kaum Melayu yang belajar bahasa Mandarin, anak-anak daripada bangsa Cina mempelajari bahasa Tamil. Dari situ perpaduan dapat dieratkan. Okey, seterusnya hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deva Bali, Christmas, Hari Gawai dan Keamatan boleh dijadikan platform untuk mengenali budaya dan adat resam sesuatu kaum. Seterusnya, perpaduan kaum merupakan faktor penting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara aman yang harmoni yang kita ada sekarang ni akan mundur dan ditelan zaman. Seterusnya, berlaku juga pergaduhan antara kaum mahupun kita melihat negara kita yang sehingga kita dapat melihat negara kita menjadi kucak-kacir. So, seterusnya saya akan pas kepada ahli kumpulan saya. Terima kasih. 13 Mei pada tahun 1969 ialah insiden rusuhan kaum yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi ini telah merenggut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan yang rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969, merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Semasa kempen pilihan raya tersebut, calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik dari kalangan parti pembangkang telah membangkitkan soal-soal bangsa Melayu berkaitan dengan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai Bumiputera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Hal ini telah memberi kesempatan kepada ahli-ahli politik yang ingin mendapatkan faedah daripadanya dalam pilihan raya. Pihak pembangkang yang memperoleh pencapaian yang gemilang dalam pilihan raya telah meraihkan kemenangan mereka dengan berarak pada 11 Mei 1969. Perarakan tersebut sebenarnya tidak bermotifkan untuk menimbul isu perkauman, namun terdapat segelintir pengikut perarakan telah mengeluarkan slogan-slogan bersifat sensitif berkenaan isu perkauman semasa mengadakan perarakan di jalan-jalan raya sekitar Bandar Kuala Lumpur. Kejadian tersebut turut menuntut keperluan menghormati kontrak sosial agama Islam, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa Melayu dan kelompok asal Sabah dan Sarawak serta kedaulatan raja. Pandangan saya, kita sebagai rakyat yang bijak pandai haruslah tidak mempercayai risalah yang viral di media sosial ataupun tular. Kita haruslah menyelidik terlebih dahulu dan mendapatkan kepastian sama ada benda itu sahih ataupun tidak. Jika kita terus mempercayai benda tersebut, hal ini akan mendatangkan isu yang ataupun kesan yang buruk terhadap perkauman di negara kita. Jadi itu sahaja pandangan saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, pandangan saya mengenai perpaduan. Perpaduan kaum perlu diutuhkan lagi dengan mengadakan lebih banyak detik-detik perpaduan, bukan sahaja semasa Hari Kemerdekaan 31 Ogos dan Hari Malaysia 16 September. Tetapi kita boleh mengadakan lagi dengan
menjemput menjemput bangsa lain untuk menghadiri rumah terbuka yang kita adakan dan melakukan apa-apa kempen yang melibatkan dan yang dapat mengeratkan hubungan antara sesama kaum. Hal ini kerana perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum, agama, budaya adalah cabaran terbesar negara pada tahun akan datang. Pada pandangan saya, sebagai rakyat Malaysia yang cinta keharmonian negara, kita mestilah bersikap toleransi terhadap kaum dan bangsa lain. Selain itu juga, kita mestilah tidak mementingkan diri sendiri dan kaum sendiri sehingga menyebabkan kaum dan bangsa lain mudah terasa dan cuma bergaul sesama mereka. Oleh sebab itu, hormat menghormati sesama kaum sangat dititik beratkan untuk membanteras isu perpaduan kaum yang terjadi di negara kita. Pada pendapat saya, isu perpaduan tidak dinafikan banyak berbangkit lebih-lebih lagi dalam negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Oleh itu, kita sebagai rakyat perlu menilai dan mengambil semua isu dari sudut yang positif kerana akan ada anasir luar yang ingin melihat kita berpecah untuk merebut kuasa seperti pepatah bersatu teguh bercerai roboh. Perpaduan juga memberi ruang kepada kita untuk mengenali satu sama lain dengan lebih rapat serta memberi ruang dan kelebihan berbanding dengan negara lain untuk memacu negara ke arah yang lebih pesat dalam pelbagai aspek. Pada pandangan saya, kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya tidak mudah untuk mempercayai dengan berita-berita palsu yang dikeluarkan oleh media-media kerana ada segelintir pihak yang ingin membuatkan rakyat dan kaum di Malaysia ini berpecah belah dan tidak bersatu padu. Oleh itu, kita sebagai rakyat yang bertanggungjawab perlu menyelidik dahulu berita tersebut sebelum membuat apa-apa kenyataan. Pada pandangan saya, perpaduan kaum adalah asas kejayaan, keamanan dan juga kestabilan negara. Jadi, kita hendaklah sentiasa menyokong sebarang usaha untuk menyatukan rakyat Malaysia, tidak kira bangsa dan juga warna kulit. Saya sokong kerana saya sedar bahawa perpaduan kaum adalah asas kejayaan sesebuah negara. Jika tidak, mana mungkin usaha untuk menyatukan masyarakat termasuklah orang Melayu telah dimulakan sejak sebelum kemerdekaan lagi. Nilai murni yang saya dapat pelajari daripada isu perpaduan ini ialah satu, tegas. Untuk menjadikan satu negara itu aman, pemimpin negara haruslah tegas dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Sebagai contoh, pemimpin negara perlulah tegas untuk menyelesaikan isu-isu perpaduan yang melanda dalam negara. Pemimpin juga perlu memastikan rakyat hidup dalam keadaan harmoni tanpa berdendam dengan bangsa lain. Pemimpin yang tegas akan menjadikan sebuah negara yang berdisiplin. Nilai murni yang kedua yang saya pelajari ialah bersatu padu. Negara yang bersatu padu akan melahirkan sebuah negara yang aman dan harmoni. Sebagai contoh, kita perlulah mengamalkan sikap bersatu padu sesama kaum dengan mengekalkan semangat perpaduan untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian negara. Kita juga hendaklah menahan diri dengan melakukan perbuatan provokasi dan keganasan yang akan mengakibatkan konflik dan kekacauan. Nilai murni yang ketiga ialah bertanggungjawab. Kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, janganlah kita mengabaikan tanggungjawab kita. Kita haruslah memikul tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya dan menjaga keamanan negara kita. Janganlah kita menjadi orang duri di dalam daging. Sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang cadangan penambahbaikan untuk mengukuhkan perpaduan. Yang pertama ialah mengadakan rumah terbuka. Dengan mengadakan rumah terbuka pada setiap hari perayaan dengan menjemput pelbagai jenis kaum yang terdiri daripada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dengan mengunjungi rumah terbuka, ianya dapat mengeratkan hubungan silaturahim bagai Aur dan Tebing. Cadangan seterusnya adalah dengan mengadakan kempen kesedaran. Kita sebagai rakyat perlu lebih sedar dengan sensitiviti sesuatu kaum di negara ini kerana kita hidup dalam masyarakat yang pelbagai. Jadi kita perlu sedar tentang sensitiviti untuk sesuatu kaum tersebut. Dan seterusnya adalah dengan menghadiri majlis perkahwinan kaum lain secara tidak langsung. Jika kita menjemput ataupun menghadiri majlis perkahwinan mereka, kita dapat mengetahui adat resam dan budaya mereka dalam majlis perkahwinan.
Sebenarnya perpaduan amatlah penting dan perlu mengambil titik beratkan dalam negara kita, kerana kunci untuk mencapai keamanan dalam negara kita ialah menjaga perpaduan di antara kaum. Jika kita tidak menjaga perpaduan ini, negara kita akan musnah di telan zaman. Maukah kita semua tengok negara kita hancur di telan zaman? Sekian daripada grup 3, itu saja. Sekian, terima kasih.